Bahkan mereka bangun malam, semayang malam. Tapi kenapa mereka diusir oleh Allah untuk masuk neraka? Kerana mereka tewas dengan ujian Allah pada nikmat-nikmat dunia. Dengan wanita pun boleh jadi kafir, dengan harta boleh jadi kafir, jadi murtad. Ini orang yang gagal dengan ujian dunia. Cuba nanti kita jadi ahli parlimen, gelap mata bawa. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. لهدة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه أزواجه ذرياته وأهل بيته وإلى أرواح أولياء الله الصالحين وللعلماء العاملين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات شاء لله لهم الفاتحة. والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. والله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا. والله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد نعم الله الكريم وأفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد ذي القلوب يدائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الهوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن والاه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah faqihna fi din, ya Allah ajarlah kami urusan agama kami. Ma'alimna al-kitab, berilah pemahaman yang mendalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran dan hadis. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadilah kami dari kalangan hamba-hambamu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Allahumma bifadlikal amim ummana. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kurniamu kepada kami. Akfina Allah man syarra ma ahammana wa aghammana. Peliharalah kami daripada segala mara bahaya dan apa jua yang menjadi ketakutan buat kami. Alal imanil kamili, peliharalah kami dengan keimanan yang sempurna. Minas sunnati wal jamaati, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawaffana musliman, matilah kami dalam keadaan menyerah diri padamu. Wa alhiqna bis salihin, dan tempatilah kami di akhirat nanti bersama hamba-hambamu yang saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para jemaah? Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang yang redup sampai hujan yang lebat, kita masih lagi punya semangat untuk hadir ke surau melakukan ibadat.
Kerana kita fikir, sedar dan percaya bahawa hidup di dunia sebenarnya adalah untuk akhirat. Dan kita dah belajar menerusi kitab Sairus Salikin ini, dunia ini dilaknat. Dunia ini dilaknat. Iaitu dunia yang menghalang manusia menuju akhirat. Maka dunia itu terlaknat. Dunia itu dilaknat kerana menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dunia itu terlaknat kerana menyebabkan ramai hamba Allah masuk neraka. Jadi apa yang kita belajar, mudah-mudahan sentiasa memberi pelajaran kepada kita. Sentiasa mengingatkan kita bahawa hidup sebenar, hidup akhirat. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi pelajaran kita dalam bab Zamud dunia, kehinaan dunia. Hari itu kita dah baca beberapa hadis yang berkaitan, seperti kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Inna Allah Ta'ala ja'ala dunia salasata ajza'. Allah jadikan dunia ini dengan 3 bahagian. Juz'an lil mu'minin, wa juz'an lil munafiqin, wa juz'an lil kafirin. 1/3 bahagian dunia untuk orang beriman, 1/3 dunia untuk orang munafik, dan 1/3 dunia untuk orang kafir. Jadi bahagian orang beriman menikmati nikmat dunia ni 1/3 daripada dunia. 2/3 nikmat dunia yang indah, jelita, harta, tahta, kuasa, rupa dan glamour. 2/3-nya Allah beri kepada orang kafir dan orang munafik. Jadi kita duduk atas muka dunia ni jangan terikut-ikut dengan rentak gaya orang kafir dan munafik. Orang kafir munafik zina, kita pun zina. Ratus ribu anak zina setahun. Di Malaysia, ratus ribu anak zina setahun. Itu yang direkod oleh JPN. Yang tak rekod, banyak lagi. Yang zina, mengandung, menikah, tak rekod. Yang zina, mengandung, menikah, halik siam, tak rekod juga. Ratus ribu setahun zina. Kita gila arak paling besar. Kita ikut orang munafik. Orang kafir minum arak, buat arak, gila arak paling besar, dapat cukai arak. Kita ikut orang kafir dan munafik. 2. Kita judi pun paling besar. Orang kafir buat judi, buat kasino, buat tikam tu, buat nombor tu, ambil cukai judi, beri lesen judi. Kalau ada negeri yang tutup lesen judi, kita marah pula. Apa hal tergesa-gesa sangat? Kita orang Islam, kau orang kafir, kau orang munafik. Kenapa kita terikut-ikut dengan rentak mereka? Inilah dunia yang terlaknat. Allah tunjuk benda ni berlaku depan mata kita. Orang putih kata apa? Cut and clear. Cut and clear. Depan mata kita. Zina boleh luasa, judi boleh luasa, kilang arak boleh luasa. Dapat cukai daripada judi, dapat cukai daripada arak, dapat cukai daripada rumah-rumah pelacuran. Ada orang kita, ustazah pensyarah mesti pergi ke PBB, bentang, sokong murtad dan LGBT. Itu pensyarah fakulti pengajar Islam. Kenapa jadi gitu? Sebab ni kita terikut dengan pemikiran rentak dan gaya hidup orang kafir dan munafik. Maka kita renung. Kata hikmah daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini 3 bahagian, 1/3 untuk orang beriman, 1/3 untuk munafik, 1/3 untuk orang kafir. Fal mu'minu yatazawwadu wal munafiqu yatazayyan wal kafiru yatamatta'u. Orang beriman ni ambil dunia bagai bekalan akhirat. Makan, minum,
pakai, harta, kerja, bersukan, semua tu kita transform agar menjadi bekalan menuju akhirat. Ambillah pangkat, carilah harta, kayalah. Dapat darjat kebesaran apa pun tak kisah. Janji secara baik, cara halal, gunakan untuk bekalan akhirat. Itu maksud fal mu'minu yatazawwadu. Orang mukmin guna dunia untuk cari bekal akhirat. Dunia yang dinikmati, dunia yang berkat, akhiratnya selamat, dan dia dijauhi daripada dunia yang terlaknat. Orang munafik yatazayyanu, dia jadikan dunia ni perhiasan. Memang seronok duit banyak seronok, bini banyak seronok, tipu berjemaah seronok, bedal duit kerajaan seronok, rasuah seronok, salah guna kuasa seronok, beli Datuk, beli Tan Sri, beli Datuk Seri, beli gelaran-gelaran seronok, rampas benda orang, tanah orang, bangunan orang, pusing tanah wakaf jadi tanah individu, share pada syarikat-syarikat besar macam tadi, syarikat arak, syarikat judi, kartel-kartel, daging haram ke, seronok itu cara hidupmu munafik. Nampak je Islam, tapi dalam darah, dalam perut, dalam peda, dalam perangai, dalam tabiat munafiq. Bahaya DNA munafik ni tak nampak. Kecuali orang belajar benda ni dan dia beringat. Dia nampak, aku ni dengan harta, dengan anak, dengan bini, dengan pangkat, dengan kedudukan, dah jadi mukmin ke jadi munafik? Sebab orang munafik dia bangga dengan apa yang dunia dimilikinya, dia bangga. Dia bangga dengan rumah besar, dia bangga dengan kereta besar, dia bangga dengan duit besar, dia bangga dengan jawatan besar. Tapi tak digunakan untuk akhirat. Tak ada maknanya. Ini kita beringat tuan-tuan. Kita bukan cerita untuk orang, cerita untuk kita. Demi penambahbaikan kita. Sebab kita nak mati esok lusa dah, datang COVID sekali lagi mati. Tak datang COVID pun cimane darah tinggi mati juga. Sampai masanya COVID ni salah satu daripada ujian Allah. Tapi sampai masa dan ketikanya, takdir dan waktu penentu segala, tutup mata, kembali kita ke pangkuannya. Jadi bersedialah kita untuk menjandakan isteri kita, bersedialah kita untuk yatimkan anak-anak kita, dan paling penting, kita bersedia untuk bertemu dengan Allah. Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang sesiapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Barang sesiapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Allah, gerung kita. Gerung tuan-tuan, gerung. Nah, tu jangan takut COVID. Kan? Orang tak takut COVID. Tengok JDT lawan KL City. Orang tak takut COVID, duduk dekat-dekat. Tak ada penjarakan tuan-tuan, 1 meter tak ada. Ada penonton stadium duduk 1 meter, tak ada. Bahkan dia orang panas sangat, duduk bersorak. Go! Buka ni mask ni. Tapi nak mengajar kat masjid, kena pakai mask. Tuan-tuan nak mari sembahyang, kena pakai mask. Orang bersorak, go! Kat stadium, tak pakai mask. Nak pergi KKM dah naik ke planet Marikh. Pergi ambil apa? Omicron ke? Apa virus yang baru tu. Rupanya nama racun pun dah ada dah nama tu. Kerana COVID takut tuan-tuan, nak pergi stadium COVID takut. Kerana penyokong Malaysia ni, penyokong JDT, KL ni, fanatik. Jadi COVID takut pada penyokong bola sepak yang fanatik. COVID berani dengan geng-geng masjid ni, sebab geng-geng masjid ni dah tua, dah nak mati, dah kecil manis, darah tinggi, paru-paru berair, dah pencing kan. COVID tak takut dengan kita tuan-tuan. Sebab tu, kamu jemaah surau dalam masjid, kamu kena sembahyang, kena jarak-jarak. Kena bawa sejadah sendiri. Walaupun duit masjid banyak, boleh sediakan sejadah untuk kamu, tapi kamu kena bawa sejadah sendiri. Masjid pun tak mesra tak? Minta maaf tuan-tuan, kritikal sikit dengan situasi yang berlaku. Patutnya masjid surau lah sediakan duit banyak tabung. Surau yang tak ada duit lain cerita lah.
masjid-masjid yang ratus ribu duit tu kan. Sediakanlah sejadah, orang datang nak masuk, ni sejadah tuan-tuan. Bila tuan semayang, tuan kena hantar balik sejadah ni dan kita akan sterilkan untuk kebersihan, digunakan untuk orang lain pula. Ini orang datang, cik tak bawa sejadah, tak boleh cik. Kita jadikan tetamu Allah tu dihalau seperti anjing kurap zaman kita. Tapi kalau pergi stadium, ada bawa sejadah tak pergi stadium? Tak. Mana orang pergi stadium tengok bola dalam 20,000 tu, berapa peratus yang solat maghrib dan isyak? Tak ada apa. Ini permainan orang munafiq. Kita cakap, kita bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi gaya hidup itu sedemikian rupa. Dan inilah mekanisme yang memberi peringatan kepada kita. Wal kafiru yatamatta. Orang kafir dia seronok dengan dunia. Kan? Dunia anak yang punya. Macam cerita Ramli. Kan? Dia seronok dengan dunia. Dia enjoy dengan dunia. Dia jadikan dunia segala-galanya. Itu bukan orang kafir. Itu yang disifatkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia dalam erti kata begitu, tanpa ilmu, tanpa iman, tanpa amal, maka itulah dunia yang terlaknat, yang menipu daya manusia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaji'anna aqwamun yaumal qiyamati wa a'maluhum kajibali tihamah fayu'maru bihim ila an-nar. Qalu ya Rasulullah musallina? Qala na'am. Kanu yusalluna wa yasumuna wa ya'khuzuna hanatan minal lail. Fa in 'urida lahum syai'un minad dunya wasabu 'alaihi. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah wa Dailami. Hadza haditsun dha'ifun kama qalahu al-Iraqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu kaum pada hari kiamat nanti. Amalannya seperti bukit, seperti gunung Tihamah. Amalan dia besar-besar belaka. Maknanya orang ni masa hidup di dunia dahulu rajin beramal, pergi masjid, pergi surau, puasa, solat. Bahkan apa? Mereka fayuq maru bihim ilan nar. Mereka diperintahkan oleh Allah masuk neraka mu. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, musalli? Wahai Rasulullah, kaum ni, puak ni amalannya besar-besar belaka. Kenapa dihalau untuk masuk neraka? Apakah mereka itu orang yang bersolat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am, ya, mereka bersolat, mereka solat. Kanu yusalluna wa yasumuna wa ya'khuzuna hanatan minal lail. Mereka solat, jaga solat, sembahyang 5 waktu. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, solat sunat duha. Wa yasumun, mereka berpuasa di bulan Ramadan. Puasa sunat Senin kami. Esok hari Isnin, tuan-tuan. Puasa sunat. Tak kira ada golf 18 lubang ke, ada meeting ke, dengan KSU ke, jumpa Tan Sri ke, kita puasa sunat je. Boleh? Malaysia. Rakyat Malaysia boleh tak puasa sunat besok? Kau nak tengok Bangla tak ada Bangla sini. Pakistan ada, tak ada. Boleh je. Alamak, tak sempat nak beli. Alah, bangun minum air kosong segelas, tambah 3 biji, jalan dah. Kan apa pun. Mana perut kita ni, benda hak kita makan petang tadi pun masih lagi boleh extend sampai esok, beri kita energi. Ataupun minum susu yang bagi kita tenaga sikit kan. Yang dah tua, saya muda lagi. Tuan dah tua tu minum susu yang apa? Ensure ke, apa lagi? Aniline ke apa? Bagi kita tenaga. Segelas tu, kita kena tamat ajwat 3 biji, jalan lah. Tak ada apa pun. Tak ada nak kena nasi berani ke, nasi Arab ke, nasi goreng ke, tak ada. Mi goreng mamak tak ada, tak perlu tuan-tuan. Esok Isnin kita puasa. Kan? Apa nak jumpa, siapa nak datang, orang nak dapatkan rawatan ke, ada meeting ke, ada kena outstation, kita puasa juga. Baru boleh jadi apa nama ni, baru kita ni ada latihan yang memberi kita kekuatan. Boleh? Hmm.
Mereka itu bersolat, wahai Rasulullah, ya, mereka bersolat, mereka puasa. Wa ya'khuzuna hanatan minal lail, bahkan mereka bangun malam, sembahyang malam. Tapi kenapa mereka diusir oleh Allah untuk masuk neraka? Fa in urida lahum syai'un minad dunya wasabu alaihi. Mereka dimasukkan ke dalam neraka kerana mereka tewas dengan ujian Allah pada nikmat-nikmat dunia. Dengan wanita pun boleh jadi kafir, dengan harta boleh jadi kafir, jadi murtad. Bak anak boleh jadi murtad. Bak akidah boleh jadi sesat. Ini orang yang gagal dengan ujian dunia. Kita bercakap atas masjid seronok ah. Cuba orang lantik kita jadi ahli parlimen. Cuba orang lantik kita jadi menteri. Gelap mata boh. Cuba orang lantik kita jadi CEO. Boleh sign check sampai 50 juta ke 100 juta. Gelap mata boh. Saya 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas tak ingat. Pergi pameran buku antarabangsa di Jakarta. Menginap dekat satu hotel. Kat lobi hotel ni ada budak-budak perempuan yang muda-muda cantik, pakai ketat-ketat. Bila kita masuk dalam lift, dia masuk juga. Dia masuk juga, dia tanya kita, "Pak, apa khabar Pak? Bagus Pak, daripada Malaysia ya Pak. Apa Bapak mau? Bapak mau urut? Bapak mau apa? Bapak mau berapa jam? Apa kita sanggup? Kita bantu, kita tinggal sini juga. Ini nombor telefon kita." Wah, manis-manis, ganteng. Kata. Kalau kita jenis tak ada iman, jalan dah. Tapi kalau kita ada iman, Allah melihat. Qudra irada ilmu hayyun sama' basar, qanu qadiran aliman hayyan sami'an. Kita tak boleh buat. Buat pun nampak juga jadi barang kisah akhirat. Habis bini tak ada, kita pergi seorang. Sabar je lah. Itu ujian Allah. Kenapa kita nak mudah tewas? Kan? Ujian Allah. Kenapa kita nak mudah tewas? Kalau kita ada iman dalam hati, kita tak mengkhianati diri kita sendiri dan kita tak mengkhianati amanah Allah dan Rasul. Pemimpin yang jenis lompat katak tu, bagi 30 juta, 40 juta, lompat katak tu, sebab tak ada iman dalam dada. Itu jadi lompat katak. Lepas tu orang tak kisah ada integriti ke tak ada integriti. Tak ada kisah. Boleh bayar apa? Kan? Allah. Kita bukan masalah harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour, tapi masalah iman di dalam dada. Dan akhirat, Allah bongkar segala kehidupan kita. Itu yang kita takut. Inilah orang yang banyak puasa, orang yang banyak semayang, bahkan bangun semayang malam tapi dicampakkan ke dalam neraka kerana kufur dengan nikmat Allah, menyebabkan kufur i'tiqad, maka mereka tewas dengan nikmat dunia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhaakumut takasur, yaqulu ibnu Adam mali mali, wa hal laka min malika illa ma aqalta. Fa'afnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amtaita." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhaakumut takasur." Betapa ramai manusia ni lalai kerana berlumba-lumba untuk memperbanyakkan milikkan harta, tahta, kuasa, rupa dan glamour. Jom kita baca, "Alhaakumut takasur." Betapa ramai manusia lalai kerana sibuk berlumba mendapatkan harta benda. Nak banyak. At-takasur maknanya nak saling memperbanyak. Bini kita nak banyak, harta kita nak banyak, anak kita nak banyak, pangkat kita paling tinggi, jawatan kita paling tinggi. Tu betul maksudnya at-takasur. Allah dah tegur dah kita. Alha ni kalau bahasa Melayu, alahai. Alahai, ramanya orang yang terpedaya kerana at-takasur, kerana memiliki perasaan suka memperbanyak. Gitu, betul kita nak banyak kan. Kalau boleh company kita ni ada 15, 20 company kita. Kalau boleh anak kita jadi menteri, anak kita jadi tu, anak kita jadi ini. Betul.
Kalau boleh kereta kita ni 18 buah kereta kat rumah. Rumah kita ni tempat-tempat kawasan elit, kita ada dalam 20 biji rumah. Semua orang nak itu. Bini 4 kalau boleh kita nak. Bini 4. Cuma takut bini je menyebabkan kita satu bini. Atau bini menakutkan kita. Kita tak takut bini, tapi bini menakutkan kita. Itu menyebabkan kita satu bini. Kalau boleh kita nak rasa juga kan, bini ni perasa mamak, bini ni perasa Melayu Kelantan, bini ni perasa Jawa, bini ni perasa Minang. Kan? Kita nak juga tu. Perasa-perasa tu. Itu semua nafsu. Maknanya, inilah teguran Allah. Cukup. Sepatah dua ayat ni. Alhaakumut takasur. Alahai, betapa ramai manusia ni lalai. Berapa ramai manusia ni alpa. Berapa ramai manusia ni hidupnya menjadi sia-sia. Kerana sikap at-takasur suka memperbanyak. Macam masjid juga. Dia bangga bila audit, kita ni masjid ni kita boleh simpan duit ni 1.2 juta. Apa benda simpan duit masjid tahunan 1.2 juta tutup akaun, tapi orang nak sembahyang kena bawa sejadah sendiri. Peraturan mana tak tahu dia orang buat. Minta maaf tuan-tuan. Tak betul agensi agama buat peraturan kata orang nak mari masjid, mari surau musim Covid ni kena bawa sejadah sendiri. Masjid lah kena sediakan. Sebab kita, orang mari kat surau kita, kat masjid kita tu, orang tu siapa tuan-tuan? Orang tu siapa? Orang tu bukan pengundi 18 tahun. Orang tu adalah tetamu Allah. Bagaimana kita memperlayankan orang begitu? Sanggupkah kita kata, cik tak boleh masuk sembahyang cik? Cik tak ada sejadah. Saya bawa sejadah kecil. Sejadah kecil tak boleh cik. Kena sejadah besar. Walah nak letak muka je. Nak letak muka je. Bukan kita nak letak satu badan menerak. Allah tak faham. Ini bukan marah bukan marah pengerusi surau. Tidak. Kalau pengerusi marah kita jual. Itu cerita Piramli. Ini kita sebut benda ni supaya kita fikir yang lebih baik. Kan? Kita fikir yang lebih baik. Dah jab 2 dos, lepas tu booster. Kenapa semayang masih jarak? Di stadium tak jarak. Kenapa semayang kena jarak? Naik kapal terbang tak jarak. Rupa-rupanya Covid ini dia takut pada tokek kapal terbang. Sebab tokek kapal terbang duit banyak. Covid takut di stadium sebab penyokong stadium tu dia fanatik. Kali dia sergah, go! Covid habis lari terbang, mati. Betul? Kan? Menang bola, cuti pula. Kan? Inilah dunia tuan-tuan. Dunia. Inilah ceritanya. Alhaakumut takasur. Jadi kita, kalau sembahyang duha kita baca Allah. Terenung balik apa yang kita lakukan. Dengan perkataan kita, perbuatan kita dan isi hati kita. Tak habis-habis kita tuan-tuan, tak habis-habis. Kerja masa muda lain, kerja masa ada anak lain, kerja masa anak dah besar lain, kerja dah masa ada anak menantu cucu lain, lepas pencen pun lain juga. Ingat, kalau kita tidak bekerja dari dunia sampai akhirat, kita sedang dikerjakan dunia untuk menjadi sengsara di akhirat. Marilah kita mengerjakan dunia semata-mata untuk akhirat. Yaqul ibnu Adam mali. Anak Adam akan berkata, hartaku. Pitihaku. Kalau orang Kelantan kata pitihaku. Maknanya kita ni tuan-tuan, majoriti kita hari-hari duk bela pitih je. Check account. Sebab sekarang ni main online. Duit main tekan-tekan habis. Main tekan-tekan habis. Kalau duit ni rasa habis, jadi serabut, naik darah. Mudah hilang pertimbangan, depres, kita kata. Tapi kalau duit banyak rasa sedap sikit. Duit banyak rasa sedap sikit. Sembang berkencang. Duit banyak sembang berkencang. Gitu. Ni. Mali. Piti. Ada dah tu. Nabi sebut. Kan? Piti. Wa halaka min malika illa ma akalta fafnaita. Adakah bagi kamu tu pitih? Adakah bagi kamu tu duit? Tak, melainkan ma'akalta fafnaita. Hidup sebenarnya bukan duit.
Tapi apa yang kamu makan dan bagaimana ia hancur dalam badan. Macam kita, memanglah bekerja tu, kalau kita niat kerana Allah, jadi ibadat. Kerja kerajaan, kerja swasta, bertani, berkebun, menternak, nelayan. Kita kerja cari rezeki yang halal kerana Allah tu ibadat, boleh pahala. Bila kita dapat hasil, dapat duit, makanan, pakaian, apakah kita benar-benar fokus pada ibadat yang disyariatkan? Kalau dapat hasil daripada kerja kita, fokus pada ibadat, selamatlah perjalanan ke akhirat. Tapi kalau dapat hasil ni, lupa akhirat, tenggelam dengan nikmat dunia yang sementara, fafnaita. Ini yang memfanakan kamu, yang merosakkan kamu. Tu Nabi SAW bersabda, ada benda pada harta tu melainkan kamu makan, hilang gitu je. Au labista fa'ablaita. Ataupun apa yang kamu pakai menjadi buruk. Macam baju kita pakai, jenama apa sekalipun. Tak, baju mahal macam mana sekalipun, beli kat mana, kat London, Paris, New York, butik-butik terkenal sampai Italy kan. Pakai jadi buruk juga. Pakai rasa macam tu juga. Cuma kita ni teruja bila dipuji. Wah, ni jenama apa ni? Kita pun tak tahu jenama apa. Tak boleh nak sebut. Ustaz tak boleh nak sebut. Tak pernah pakai baju mahal-mahal. Baju orang bagi je. Isteri beli je. Tapi orang kita ni, bila orang puji kita pakai baju mahal, dia kata, ni boh, ni Itali boh, main-main. Ni beli New York boh, ni beli London boh, ni beli Perancis boh. Tu daripada baju, seluar, jam, apa lagi kita kata, kasut, stocking pun kita kata, kan? Macam kereta kita kata. Ni BMW latest boh, 5 series baru ni. Berapa ni? Dekat 400,000 juga. Wow! Katanya apa? Jama Pak Tongkol dengan Hussein Lempoyak. Wow! Menjual orang lebih lumayan daripada jual unta. Wow! Jadi kita nak orang puji macam tu. Kita rasa apa? Kita rasa apa? Rasa riak. Kita rasa kita lebih kaya pada orang. Lebih hebat cari duit, lebih banyak biti, hidup kita lebih eksklusif, lebih tinggi, lebih bermaruah, lebih apa, sophisticated, kan, macam-macam lah. Benarnya menumbuhkan perasaan kemunafikan. Bahaya. Ni nak kena kita beringat dan waspada, tuan-tuan. Tak salah kita pakai pakaian yang bagus, makanan bagus, rumah tangga yang bagus, tapi jangan lupa untuk akhirat. Ini kaya yang bersyukur lebih baik daripada amalan si miskin yang bersabar. Orang miskin dia bersabar sebab tak ada duit. Nak makan, nak pakai, nak tinggal, nak buat. Orang kaya dia bersyukur kerana dia boleh guna nikmat dunia dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan cara yang halal. Alhamdulillah. Di kita ni nak jadi ikut mana? Ikut ni ya. Yang Nabi sebut betapa ramai manusia ni terpedaya kerana sikap saling suka memperbanyak, dan perangai Ibn Adam tu selalu duk bilang duit, mali, pitih tiap-tiap hari. Benarnya Nabi kata apa yang mu makan tu, makan jatuh perut jadi najis. Bila beli pakaian, pakai, lama-lama jadi buruk. Tu. Au tasaddaqta fa amtaita. Ataupun rezeki yang kamu dapat tu, kamu sedekah, maka engkau telah dahulukan akan dia bagi dirimu di akhirat nanti. Terpulang kepada kita lah. Tak, sebab tu kalau kita kata kita dapat rezeki yang halal, alhamdulillah, kemudian kita makan, minum, pakai, guna semua tu untuk buat ibadat, alhamdulillah. Lebih tu kita bantu, kita sedekah.
di samping kewajipan zakat dan lain-lain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masalu sahibid dunya kamasalil mashi fil ma. Perumpamaan orang yang memiliki harta benda dunia seperti orang yang berjalan di atas air. Hal yastati'u allazi yamshi fil ma'i alla yabtalla qadamah. Adakah orang yang berjalan di atas air itu tidak basah kedua kakinya? Perumpamaan orang yang mengharungi nikmat dunia ni seperti orang yang mengharungi air. Adakah orang yang mengharungi air itu tak basah dua kakinya? Begitu jugalah kita. Bila Allah cipta dunia, Allah uji kita dengan nikmat dunia, kita terkesan dengan dunia. Stres dengan dunia. Depres dengan dunia. Masalah harta, masalah kuasa, masalah tahta, masalah politik, masalah ekonomi menyebabkan orang tu darah tinggi. Menyebabkan orang tu kucing manis, menyebabkan orang tu sakit, menyebabkan orang tu bergaduh, menyebabkan orang tu bermusuh, menyebabkan orang tu berpaling dari jalan Allah. Ini bahaya. Beringat tuan-tuan, beringat. Sebab tu saya fikir kalau saya kerja JAKIM pun bukan JAKIM tu bukan bapak saya punya. Kalau bapak saya punya pun saya tak akan memiliki selama-lamanya. Jadi kita kerja sekadar amanah. Kok masa kita pergi juga. Itulah dengan dunia ni. Kita ada bini, bini itu amanah kita. Kita ada anak, anak tu amanah kita. Cukup masa Allah ambil nyawa kita, kita tinggal mereka. Tapi bagaimana perhitungan kita dengan Allah? Bila kita masuk malam pertama dalam alam barzah, kita fikir gitu, tuan-tuan. Itulah integriti. Bukan undang-undang yang dibuat oleh manusia dalam perlembagaan, undang-undang jenayah, undang-undang sivil, undang-undang syariah. Hak tu landasan untuk mendisiplinkan kita, tapi integriti sebenarnya iman yang ada dalam hati kita. Antaranya kita baca kitab-kitab tasawuf gini, ini membersihkan hati daripada sifat-sifat yang keji. Bila kita bersih hati daripada sifat-sifat yang keji, maka kita hiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Inilah yang menjadi tanggungjawab kita, insya-Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u ilai." Rawahu Muslim. Maksudnya bandingan dunia dengan akhirat itu sebagaimana seseorang kamu mencelup tangannya ke dalam air laut. Nih, usbu'ahu fil yammi. Bandingan nikmat dunia dengan akhirat seperti kamu mencelup jari telunjuknya dalam laut. Falyanzur bima yarji' ilai. Maka tengoklah apa yang kembali daripadanya. Ambil jari, Nabi kata, celup dalam laut, kemudian tengoklah basah setakat mana jari itu. Itu bandingan nikmat dunia dengan akhirat. Mana nikmat dunia ni macam kita celup satu jari je dalam laut. Nikmat akhirat tu lautan yang luas, tidak bertepi, tanpa sempadan tu. Gitu je. Jadi kita tengok makanan yang mewah, hotel bintang-bintang, perempuan yang cantik, pangkat yang tinggi, darjah kebesaran yang dipandang mulia, istana yang besar-besar. Tak ada apa, benda tu hanya seperti celup jari dalam air laut je. Celup sekejap basah, lepas tu kering. Tu je. Itulah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim mengajarkan kita prinsip integriti supaya sentiasa berwaspada dengan nikmat dunia yang sementara. Allah jadikan nikmat dunia ini sebagai medan ujian untuk kita. Jangan sampai kita tewas dengan ujian yang dibentangkan. Allahu a'lam. Faslun fi bayani haqiqatid dunya. Ini suatu fasal pada menyatakan hakikat dunia. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu taala, "I'lam anna dunya wal akhirata ibaratani an halataini laka. Fal qaribud dani minhuma yusamma dunya. Wa huwa kullu ma qabla al maut.
Wal ba'idul mutaakhiru minhuma yusamma akhiratan wa huwa kullu ma ba'dal maut. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan bahawa ketahuilah olehmu wahai para murid bahawasanya dunia dan akhirat itu ibarat daripada dua kelakuanmu. Dunia akhirat. Dunia akhirat itu bagaimana kita mencorakkannya? Ni dunia, ni akhirat. Bagaimana kita nak mencorakkannya dalam kehidupan kita? Yang hampir lagi dekat kepadamu daripada salah satu daripada keduanya itu, iaitu dinamakan dunia. Yang dekat dengan kita sekarang ni dunia. Kita makan, kita minum, kita beranak, kita bercucu, kita bercicit, kita bekerja, kita ekonomi, kita politik, kita sosial, kita falsafah, kita kebudayaan, kita sakit, kita sehat, kita tua, kita mati. Apa yang dekat dalam kehidupan kita itu dunia. Sebab itu nama dunia, dunu. Benda yang dekat dengan kita itu dunia. Dan iaitu tiap-tiap kelakuanmu yang dahulu daripada mati itu, maka iaitu dinamakan dunia. Apa yang kita buat belum daripada kita mati, itulah dunia. Itulah kehidupan. Itulah ujian. Dan tiap-tiap kelakuanmu yang kemudian yang lagi akan datang itu, iaitu dinamakan akhirat. Iaitu tiap-tiap kelakuanmu yang kemudian daripada matimu. Bila kita mati, lepas mati itu akhirat. Kita tengok orang mati lama dah. Tak. Hidup dunia 60 tahun, 70 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri 63 tahun umur. Tapi sekarang ni 1433 Hijriah. Mana 1400 tahun lebih dah baginda wafat. Seolah kata umur kita dalam kubur lebih panjang daripada umur ketika hidup di dunia. Perasan tak perasan? Itulah hakikat. Hidup sekejap tapi mati dalam kubur lama. Lepas tu di padang mahsyar lagi lama. Di syurga kekal selama-lamanya, di neraka kekal selama-lamanya. Maka cerdiklah sikit kita. Ini hakikat perjalanan hidup kita menuju Allah. Jadi untuk apa kita nak bergaduh dengan orang semata-mata parking kereta? Untuk apa nak bergaduh dengan orang berebut meja kedai makan nak ayam kampung? Untuk apa kita nak bergaduh dengan orang semata-mata dunia? Orang nak ambil ya. Orang nak buat ambil ya. Orang nak fitnah ambil ya. Semalam saya pergi, ada Bangi tu ada buka kedai baru kan. Jadi saya bawa anak-anak, ada mandi dekat apartmen, ada saya beli kat Bangi. Lepas tu dia mandi-mandi letih lapar lepas main maghrib, turun bawah makan. Jadi saya bawa anak-anak, 3 anak perempuan. Saya pakai t-shirt dan tracksuit, lepas tu slipper Jepun. Jadi saya kita masuk duduk order. Saya masuk nak duduk tu, ada sepasang suami isteri, laki dia snap gambar saya. Dia ambil gambar. Saya tengok dah dia ambil gambar, saya perasan. Tak apalah, biarlah, mungkin niat baik. Lepas tu saya paling suruh anak saya duduk ni, dia ambil gambar lagi. Kan? Lepas tu anak saya yang perempuan, dia kata, "Bapa, ada orang ambil gambar sebelah." Tak apalah, bro. Lepas tu saya pergi order, dia ambil gambar lagi. Bila saya agak makan, ambil gambar lagi. Lepas tu isi saya cakap, pelik orang sebelah. Ambil gambar gelak-gelak, ambil gambar gelak-gelak, tu umpat kita. Saya kata, sabarlah mak. Abang ni orang kedai. Abang ni orang kedai, orang Kelantan kedai. Kalau mama suruh abang katok pokok ni katok belakang ni. Memang kedai. Betul tuan-tuan? Tapi saya bagi tahu isteri saya, sabarlah mak. Dia ambil gambar, nak viral dalam grup, nak fitnah kita, nak hina kita atau menyebabkan kita dipandang hina, silakan. Apa kita nak bergaduh pasal orang? Silakan. Benda tu tak rugi kita pun, bahkan menguntungkan kita. Orang fitnah kita, tak dapat pahala free. Tak perlu susah-susah nak sembahyang sunat,
Tak perlu susah-susah nak sedekah banyak. Tak perlu susah-susah nak puasa sunat. Itu memang amalan kita dah jadi rutin. Tapi nak ceritanya, orang fitnah kita ambil gambar, snap, viral, tulis capture macam-macam apa semua tu, boleh pahala kering je. Boleh pahala kering je. Jadi tak bergaduh apa, biarlah. Tapi ingat orang zalim, wa ma lizalimin min ansar. Ingat firman Allah. Wa ma lizalimin min ansar. Orang zalim tidak akan diberi pertolongan oleh Allah. Duduk situ ya kita. Ada tu. Dia pengalaman saya, kalau orang ahli sunnah wal jamaah ni, dia jumpa kita, dia salam, dia hormat, dia kata ustaz boleh ambil gambar, masya-Allah, gitu-gitulah. Doa kami ustaz. Tapi kalau Wahabi tak, dia curi ambil gambar, dia curi ambil gambar. Kita pakai selipar Jepun pun jadi hal. Bahkan Jepun okey ke? Kalau pakai selipar Timor Leste, patutlah buat hal Timor Leste. Kan? Kita pakai selipar Jepun okey lagi. Ramai orang pakai kereta Jepun. Ramai pakai barang Jepun. Ini apa dah? Ini mentaliti orang kita. Kan? Kita sabar, tak ada tak rugi pun. Kita sabar, tak ada masalah pun. Allah dapat pahala free. Kita pergi makan nak gembira isteri dan anak-anak. Kan? Tapi ada orang tu dia attack kita macam-macam dengan media sosial. Alhamdulillah kita bersabar, dapat pahala free, dapat pahala free. Alhamdulillah. Allah. Kalau ikut cerita drama, kan? Pergi tanya, awak kenapa? Apa hal ambil gambar saya? Siapa suruh ambil gambar saya? Tak. Main tengok, ambil handphone, pam, balik, pecah. Lepas tu, gaduh. Itu drama filem lah. Kan? Kita tak nak lah malaikat tulis kita ni, Allah ustaz teruk perangai, pukul orang dalam kedai, baling telefon orang, terajang, habis meja pecah. Allah. Macam mana nak jawab anak-anak murid di akhirat? Anak murid kata, Allah, guru aku macam ni perangai, mengajar tasawuf, teruk guru aku. Kan? Tak ada. Tersabar je lah. Gitu. Macam jiran-jiran, keluarga, rakan, teman, sekerja, apa semua. Nak buat kita apa? Nak sihir kita? Nak santau kita biar mati, biar kena busung? Nak masuk jim dalam badan? Silalah. Apa kita takut? Kalau kita ditakdirkan oleh Allah mati kerana sihir orang, mati kerana santau orang, mati kerana orang bunuh, siapa kita mati syahid? Apa kita takut sangat? Mati sekejap, hidup balik. Umur 63 tahun, tapi dah 1400 tahun dah berada di alam barzakh sana. Kita tengok pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang kita ni pula berapa lama lagi tak tahu. Allah. Jadi jangan terpedaya dengan nikmat dunia. Kita perteguhkan keimanan kita dengan integriti. Bekerja untuk membersihkan hati kita sendiri. Bersihkan hati daripada sifat-sifat yang keji. Kemudian hiaskanlah hatimu dengan sifat-sifat yang terpuji. Insya-Allah kita sentiasa berjalan menuju Allah Rabbul Jalil. Harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour hanya ujian dunia semata-mata. Tetapi keilmuan, keimanan dan akhlak itu adalah sesuatu yang paling berharga dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup tu tuan-tuan. Cukup tu, nanti kita akan sambung pula. Tetapi tiap-tiap kelakuanmu di dalam dunia itu tiada sekaliannya dicela oleh syarak. Perbuatan kita tak semestinya dicela oleh syarak. Ada kita buat benda baik, ada kita buat benda tak baik. Benda baik dipuji oleh Allah dan Rasul. Benda yang buruk itu dicela oleh syarak. Sebab itulah terbahagi kelakuan yang di dalam dunia itu atas 3 bahagian. Pertama, kelakuan orang yang menyertai ia akan dikau daripada dunia hingga kemudian daripada matimu di dalam akhirat, iaitu ilmu kita. Kita belajar akidah, belajar fiqh, belajar tasawuf, belajar ngaji agama ni, kita guna. Bila kita mati, ilmu tu menemani kita lepas daripada kematian. Apa yang kita belajar, kita bawa lepas daripada kematian. Itu apa yang dinamakan ilmu. Lepas tu kita tengok, kita belajar ilmu, main music, main drum, main gitar, main piano, main seruling, main apa. Lepas mati benda tu manfaat tak?
Ha. Kita belajar apa? Belajar megah. Atau ajar orang megah. Dang, dong, dang, dong, dang, dong, dang, dong, dang. Pukul macam ni ustaz. Rumah swing macam ni ustaz. Ni lubang ni ustaz. Aduh, kita pukul nak cabut bau. Benda tu manfaat dah untuk akhirat. Dah. Kita ajar orang menyanyi. Bintang kecil, bintang remaja, bintang idola, bintang tu. Benda tu manfaat dah untuk akhirat. Dah pun. Ni ya. Ilmu kita ni, ilmu agama yang kita belajar, yang kita amalkan menjadi peneman kita lepas daripada kematian. Dan murak dengan ilmu di sini iaitu ilmu yang memberi manfaat. Ilmu agama lah. Di dalam akhirat. Ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat iaitu ilmu, khususnya ilmu tasawuf. Ya, kita duk belajar. Dan ilmu tarikat. Tarikat ni jalan, cara, metode untuk kita menuju Allah. Ya? Dengan zikir yang banyak, dengan solat yang banyak, dengan selawat yang banyak, dengan sedekah, dengan puasa sunat, dengan qiyamul lail. Itu cara dia, metode. Okey? Itu dia kata tarikat. Dan iaitu yang membawa kepada berbuat ibadat yang ikhlas. Itu kena bersih hati itu, buat ibadat ikhlas. Yang membawa ibadat itu kepada ilmu Allah Ta'ala, yakni ilmu yang mengetahui akan zat Allah. Kita belajar ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Zat Allah tak sama, tak serupa, tak sebandingan dengan makhluk. Makhluk tak sama, tak serupa, tak sebandingan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul li surah syura ayat sebelah. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup ah. Dan mengetahui akan segala sifatnya, sifat Allah. Sifat Allah ni banyak, tak terkira banyaknya kerana Allah itu mulia dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tetapi bila kita nak mengaji, nak belajar, nak mengajar orang, nak mudah diingatkan, maka ulama sistematikkan sifat Allah tu dengan usulus sifat. Maka dibinalah teras doktrin pengajian sifat 20. Sifat Allah bukan 20 tu je. Banyak sifat Allah yang layak dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Tapi 20 tu usulus sifat. Basic nak kenal Allah ni. Tu. Secara jamik dan manik. Merangkumi semua. Merangkumi semua dari Quran dan hadis tu. Ya, dengan 20 sifat. Jadi kita kenal lah. Allah ada. Bila kita letak Allah ada, tak ada apa. Macam kita kata, nak mengorak janda, tak boleh. Sebab bini aku ada. Kan? Nak ambil duit ni, letak duit 1 juta atas meja. Gila kau. Datang pejabat aku, letak duit 1 juta atas meja. Aku tak boleh ambil, ada CCTV ya. Transfer lah. Kan? Tu. Nak mengorak janda tak boleh, bini ada. Nak ambil duit atas meja, kontraktor bagi 1 juta tak boleh, CCTV ada. Itu kebendaan. Tapi kalau kita kata Allah ada, muka dekuk macam mana pun Allah ada, muka kasar macam mana pun Allah ada, mutipu macam mana pun Allah ada, merasa riak, ujuk, semaah, takabur, macam mana pun Allah ada. Tak situ je lah. Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, itu ilmu tasawuf, ilmu akidah dan ilmu tarikat. Dan mengetahui akan segala af'alnya. Kita tahu segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup tu. Banyak. Ni ada soalan yang dihantar pada saya untuk dijawab. Ada 2-3 soalan. Yang pertama, apa pendapat Ustaz dengan program TV yang menyebut Asatizah Aswajah bergandengan dengan pendakwah Wahabi dalam satu pentas, sehingga orang awam keliru menentukan siapa Wahabi dan siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Pandangan saya mudahnya, TV tak betul. Dia jemput Ustaz Rojak. Ada Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah, ada Ustaz Wahabi. Jadi Aswabi. Ahlussunnah wal Jamaah campur Wahabi, jadi Aswabi. Bila jadi Aswabi, ada fakta yang benar, ada fakta yang salah. Dihidangkan pada masyarakat. Masyarakat makan fakta itu jadi racun. Itu yang jadi merosakkan. Sama juga orang bawa ni Ustaz Syiah, ni Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah. Rosak masyarakat.
Masyarakat kita ni tengok, tengok dalam TV tu dah establish, itu tak semestinya. Sebab pendakwah bebas ni, di atas resume pada TV3, dia nak cakap tajuk ni gini-gini. Boleh jadi dia beli siaran tu. Dia beli siaran tu, ataupun dia cari, saya cari Haji Fuad, Haji Samsudin, Haji Zamir, cari duit sikit, dalam 5,000 saya nak beli slot dalam TV 3 suku selama 45 minit. Maknanya penampilan saya ditaja oleh ni, tapi masyarakat tengok, wah, Ustaz Zamihan masuk TV, wow, macam pusing lempoyang dengan Jamal Pak Tongkol, wow, masuk TV. Lepas tu bila syarikat-syarikat jemput kita ni, dah muka ada dalam TV, orang tanya kita, Ustaz berapa biasanya jemput Ustaz ceramah kat Melaka? Kalau kat Melaka biasanya saya ni 5,000. 5,000 tak boleh kau tim kau Ustaz, boleh lah 4,5. Aduh boy. Jadi gitu pula. Jadi usaha stesen TV patutnya dia nak jemput ustaz-ustaz ataupun ceramah, dia rujuk Jabatan Agama. Stesen TV tu kat mana? Kat Mareh. Dia rujuklah Jabatan Agama Islam di Mareh. Ni stesen TV kat KL. Rujuklah Mufti Wilayah Persekutuan ke, atau JAKIM, Agensi Agama Persekutuan ke. Kan? Bukannya stesen TV kita kat Mareh. Tak, sebab nak cakap agama ni mesti ada lesen dia. Tauliah tu lesen lah. Kita nak suruh, kita nak naik Grab, orang yang bawa Grab tu lesen tak ada. Takut kita, rotek kereta tak ada. Takut kita. Ini kita nak dengar agama daripada ustaz yang tidak ada tauliah, dan ilmunya tak betul. Dia bawa Wahabi, dia bawa Syiah, dia bawa liberal. Bahaya. Jadi stesen TV ni perlu merujuk pada pihak autoriti agama untuk menapis penceramah-penceramah yang ingin bersiaran dalam rancangan mereka. Yang kedua, bagaimana untuk mendepani hujah mereka yang membela Wahabi dengan mengatakan Wahabi banyak mengislamkan masyarakat. Bukan soal mengislamkan masyarakat. Soalnya Wahabi, Syiah, liberal ni akidah mereka bercanggah dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dah 8 negeri fatwa Wahabi ini bercanggah dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Antaranya Sabah, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor pun ada, Kedah pun ada, Johor pun ada. Ya. Jadi kita tolaklah. Kalau kita Islamkan orang atas fikiran Wahabi, tak manfaat juga. Sebab dia mengislamkan orang dengan pemahaman yang salah. Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betih. Allah turun sepertiga malam, Allah berpindah. Itu ajaran Wahabi. Ini bahaya. Macam orang Syiah, dia pergi ke Eropah atau dia pergi Amerika, dia Islamkan orang kafir itu masuk Islam, tapi ikut cara Syiah. Minum arak tak mabuk tak apa, bela anjing dalam rumah pun tak apa, sembahyang jamak tiap-tiap waktu pun tak apa. Ayo, apa faedah daripada pengislaman itu kalau kita sebarkan fahaman yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Macam kita pergi ke Amerika atau Eropah, kita Islam ke orang kafir, jadi Islam liberal. Tak apalah, kahwinlah. Kamu Hindu nak kahwin dengan Islam tak apa. Anak nak jadi ateis pun tak apa. Lagi berat. Bersekedudukan suka sama suka tak apa. Jadi apa faedah kalau kita Islamkan orang tetapi berikan pengisian keislamannya dengan fahaman yang sesat atau menyeleweng dari Ahlussunnah wal Jamaah? Allah. Kemudian apa lagi? Satu lagi soalan yang terakhir kita jawab. Apa pendapat Ustaz jika seorang share video pendakwah Wahabi di sosial media dengan alasan yang baik kita ambil, yang salah kita tinggalkan? Tak boleh. Kalau orang ni, dia ni Ustaz Wahabi, dia Syiah, dia liberal, kita tinggalkan semua. Ada benda-benda baik kalau bertentang, kalau sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kita boleh terima. Tapi ingat, Ustaz Wahabi, Ustaz Syiah, Ustaz liberal ni, dia tunjuk lurus, kelingking berkait. Dia nak suruh orang kenal dia
Dia nak suruh orang boleh terima dia. Lepas tu dia kona bawa kita kot lain. Tu bahaya. Jadi tak payah share lah. Kalau ustaz-ustaz Wahabi, Syiah, liberal ni tak payah share. Tanya dulu, kita tanya dalam grup. Kita sahkan dulu dalam grup. Ustaz ni Wahabi ke Syiah ke liberal? Tak, dia bukan Wahabi, bukan Syiah, liberal. Bekah pengikut Ayah Pin. Baik nak. Tanya lagi, ni Syiah ke Wahabi ke liberal ke Ayah Pin? Bukan semua. Dia ni murid kanan Haji Kahar. Ambil nak. Ada lagi aja yang sesat yang banyak tu. Kita tak tahu je. Itu semua guna Islam, semua guna ayat Quran, semua guna hadis. Ini penting tauliah tadi tu. Supaya dijadikan satu mekanisme. Baik buruk benar salahnya sesuatu ajaran yang dibawa oleh ustaz-ustaz berkenaan. Jangan sampai kita pening dah mabuk dalam urusan agama tuan-tuan. Dah lah orang kita ni ramai mabuk ketum. Mabuk pergi kuda. Jangan kita pula mabuk dengan urusan agama. Last sekali tak ada agama gitu. Aku pening ustaz ni cakap gini, ustaz Wahabi cakap gini, ustaz Syiah cakap gini, ustaz liberal cakap gini. Aku pening malah aku. Malah semayang, sudah. Malah mengaji, sudah. Malah pergi masjid, malah belajar. Aduh. Jadi sindrom tu pula. Allahu Akbar. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan hidayah. Dan Allah memberi kekuatan pada hati kita untuk sentiasa mencari keredaannya, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. Minta maaf kita panjangkan sikit masanya kerana ada beberapa soalan yang perlu kita jawab. Dan mudah-mudahan kita dapat manfaat yang besar daripada masa, tenaga, usaha yang Allah beri subsidi pada kita ni, tuan-tuan. Kita tak tahu bila kita sakit, bila kita ditimpa ujian dan mudarat serta musibah. Tapi kita sentiasa kekal positif. Walau penyakit apa, walau bala apa, walau musibah apa pun, kita tetap injek, 2 kali injek. Rasa tak selamat, ambil booster. Sebab kerajaan dah beli booster untuk kita cucuk. Rasa tak selamat, booster lagi sekali. Berapa banyak booster dah. Tapi sebenarnya kita banyak fikir masa hidup je. Kita tukar segmen. Sekarang kena banyak fikir lepas mati. Lepas mati macam mana nak jawab tentang anak bini. Macam mana nak jawab tentang ilmu kita. Nak jawab tentang ibadat kita. Oh letih tuan-tuan. Nak jawab lagi tentang harta. Nak jawab lagi tentang kuasa. Nak jawab lagi Allah letih tuan-tuan. Lama dah dalam kubur tu. Lama tuan-tuan. Jadi kita fikir lepas tu. Ya. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah rahmati kita. Allah beri kesihatan kepada kita dan keterujaan untuk melakukan ibadat. Dan hati kita ni sentiasa melihat dunia sebagai jambatan untuk akhirat. Terima kasih pada pengurusi dan jawatankuasa pengurusan surah Al-Ikhlas serta sahabat kita yang datang dari Ampang pada malam ini untuk merakam kelas kita. Mudah-mudahan video boleh disebarkan dan orang faham Islam tu mengikut kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Akhiran aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma bika subhanahu wa bika amsayna wa kana hayyana wa ilaika nusyur. Allahumma fil lana warhamna afina wa'fa'na wa liwalidina wa limasyayikhina wa litalamizina wa liman huquqa alaina li sa'iril mu'minin mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa syuna bil iman wa dakhalna jannata ma'al iman. Allahumma dakhalna madkhala sirka wa akhrijna mukhraj sirka waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa min 'adzabil akhirah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا مولانا محمد على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى الله منكم. Satu hari pemerintah kata apa? Engkau keluar dengan fatwa sini. Kalau engkau tak keluar, engkau kena penjara. Engkau kena fitnah. Gaji engkau ditarik, diucutkan jawatan. Itu pecabulan besar. Yang takut tu ikut fatwa, ikut kerajaan dia panggil. Fatwa ikut politik. Bila nanti ahli politik kerajaan lain pula naik, dia ikut kerajaan tu pula. Dia main-main agama. Main-main agama. Itu memang ada wujud akhir zaman.